Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syirah li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih kepada DJ Wadi. Dan Alhamdulillah dapat kita menyambung kembali Talaqi Safinatun Najah menggunakan kitab Safinatun Najah karangan Syekh Salim bin Sumai Al-Hadrami. Jadi insya-Allah untuk slot petang ini akan masuk pembicaraan pertama dalam kitab Safinatun Najah adalah berkaitan dengan rukun Islam. Itu pembicaraan yang pertama dalam kitab Safinatun Najah, yang mana kita maklumlah slot Talaqi Safinatun Najah adalah ilmu berkaitan dengan pembicaraan rukun Islam dan iman serta hukum-hukum fiqh. Ni. Hak dia punya elang ni tak? Pembicaraan rukun Islam dan iman serta hukum-hukum fiqh. Jadi insya-Allah untuk petang ini akan memulai masuk tajuk pertama dalam kitab Safinatun Najah, tajuk berkaitan dengan rukun Islam. Kitab Safinatun Najah edisi Jawi, muka surat 2, baris yang keempat daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Arkanul Islami khamsatun. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus salah wa ita'uz zakah wa saumu Ramadan wa hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Terjemahan dia, bermula segala rukun Islam itu 5. Arkanul Islami khamsatun. Bermula segala rukun Islam itu 5. 5 rukun. Jadi selesailah permulaan kitab dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian disusuli dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian disusuli dengan selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, selawat atas keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam dan selawat atas sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini tajuk yang pertama dalam kitab Safinatun Najah berkaitan dengan rukun Islam. Selesai bicara rukun Islam, masuk kepada pembicaraan rukun iman. Jadi oleh kerana slot Safinatun Najah ini membicarakan rukun Islam dan iman serta hukum-hukum fiqh. Jadi saya sebelum nak masuk kepada pembicaraan rukun Islam 5 perkara, kemudian rukun iman 6 perkara, terlebih dahulu saya nak pergi kepada takrifan Islam, definisi Islam, kemudian definisi iman terlebih dahulu. Jadi hak saya baca tadi agak panjang hak dalam kitab tu. Arkanul Islami khamsatun, syahadatu an la ilaha illallah, panjang. Itu ambil sempurna kitab dulu. Tapi saya insya-Allah lah sebelum pergi kepada memahami satu-satu rukun. Rukun Islam yang pertama, yang kedua sampai rukun Islam yang kelima. Terlebih dahulu insya-Allah saya akan membicarakan berkaitan dengan definisi Islam,
kemudian definisi iman terlebih dahulu. Jadi nak masuk kepada pembicaraan rukun Islam hak 5 perkara ni, insya-Allah kita akan bicara kemudian. Jadi definisi Islam satu, definisi iman satu. Kemudian nak lengkapnya kena datangkan satu lagi, definisi ihsan. Islam, iman dan ihsan. Yang mana komponen dalam agama, rukun agama 3. Islam, iman dan ihsan. Itu komponen dalam agama. Sebagaimana dalam hadis Jibril. Jibril AS tanya Nabi SAW berkaitan dengan Islam, berkaitan dengan iman, kemudian berkaitan dengan ihsan. Kemudian Nabi SAW menyatakan bahawa Jibril datang mengemukakan persoalan adalah untuk mengajar agama kamu. Fa innahu Jibrilun atakum yu'allimukum dinakum. Jadi yang datang bertanya atas rupa seorang lelaki yang tidak dikenali itu adalah Jibril alaihissalam. Jibril datang akan kamu, mengajar Jibril akan agama kamu. Jadi pertanyaan Jibril kepada Nabi SAW adalah berkaitan dengan Islam, iman dan ihsan. Jadi agama ni merangkumi Islam, iman dan ihsan. Jadi nak masuk bicara rukun Islam, rukun iman ni, kita bicara berkaitan dengan rukun agama terlebih dahulu. Islam, iman dan ihsan. Kemudian apakah definisi dia? Definisi Islam, definisi iman dan definisi ihsan. Hak ni sangat mustahak ni. Kita kena tahulah. Sebut semua. Islam, orangnya orang Muslim. Iman, orangnya orang mukmin. Ihsan, orangnya orang yang muhsin. Siapa Muslim, siapa mukmin dan siapakah muhsin? Hak ni kita kena faham molek. Sebab contohnya lah, antara Islam kemudian iman, dia tidak berlaziman. Tidak berlaziman dengan bahawa ada orang Islam yang tidak beriman. Ada orang yang beriman di sisi Allah, tetapi hukum zahirnya di sisi manusia, ianya bukan orang Islam. Jadi kena faham antara Islam lain, iman lain. Yang pertama, kita maklum Islam kita ni adalah kita warisi daripada ibu bapa. Islam yang diwarisi, yang dipusakai daripada ibu bapa. Apabila ibu bapa kita Islam, maka kita ni sebagai anak dihukumkan sebagai orang Islam. Walaupun fardu takdir lah. Anak tadi ni, seseorang yang dihukumkan sebagai orang Islam ni kerana warisi daripada ibu bapa yang Islam, yang anak ni tidak pernah pun mengucap 2 kalimah syahadah. Kalau kita kata tidak pernah mengucap 2 kalimah syahadah ni, kita kata gak tak sembahyang langsung lah. Kalau sembahyang dalam bacaan tasyahud, bacaan tahiyah tu ada 2 kalimah syahadah. Jadi maknanya tidak pernah sekali-kali pun mengucap 2 kalimah syahadah. Bahkan kalau suruh mengucap pun mungkin telo pun tak tahu. Tak pernah mengucap, nak mengucap pun tak pandai. Kalau pandai pun boleh telo ke macam mana, dihukumkan dia sebagai orang Islam. Islam macam mana? Mengucap pun tak pandai. Islam yang diwarisi daripada ibu bapa. Dan hukum dia sebagai orang Islam. Dengan bahawa boleh berkahwin dengan dia sesama orang Islam. Dengan bahawa apabila berlaku kematian, maka boleh pusaka mempusakai. Sebab nak pusaka mempusakai ni syaratnya adalah sesama orang Islam.
Ayah Islam, anak Islam. Ayah meninggal, anak boleh menerima pusaka. Tapi kalau ayah Islam, anaknya tidak Islam, maka anaknya tidak boleh menerima pusaka peninggalan arwah ayah dia, contoh. Sebab nak terima pusaka ni, dia Islam sesama Islam. Jadi, anak yang kita buat contoh tadi ni, yang tak pandai mengucap sekalipun dihukumkan sebagai orang Islam juga, masih lagi dihukumkan sebagai orang Islam. Maknanya kalaulah ibu bapaknya meninggal, anak yang Islam tadi ni berhak menerima pusaka. Kemudian kalaulah yang tak pernah mengucap ni meninggal dunia sebagai orang Islam, maka jenazahnya wajib diuruskan, disempurnakan sebagai orang Islam. Dengan dimandikan jenazahnya, dikapankan jenazahnya, disembahyang serta dikebumikan di perkuburan orang Islam. Dihukumkan dia orang Islam. Bukan kata dia tak pandai mengucap, tak pernah sembahyang puasa. Apa-apa larangan agama, dia langgar belaka. Dia buat belaka hak larangan agama ni. Berjudi pun dia, minum arak pun dia, segala-gala. Tapi tetap dihukumkan sebagai orang Islam. Islam mana? Islam yang diwarisi daripada ibu bapaknya adalah orang Islam. Berbeza dengan iman. Iman tidak warisi. Iman tidak warisi. Iman ni adalah kepercayaan hati masing-masing dengan rukun iman yang 5 perkara. Yang 6 perkara. Betul kon rukun Islam 5 perkara. Maknanya iman ni kepercayaan hati masing-masing dengan ke-6 rukun iman. Maknanya ni tak boleh hukum ni. Berkaitan dengan iman adalah hubungan hati masing-masing lah dengan Allah. Maknanya kalau seseorang anak yang Islam tadi, dia tidak ada kepercayaan pun dengan ke-6 rukun iman tu. Ataupun satu daripada 6 rukun iman dia tak percaya. Contohnya lah. Tak percaya kepada qiyamah ke contohnya. Hati dia tak percaya. Dia tak pernah diberi pelajaran agama. Dia hidup tu macam tak ada rupa sebagai orang beragama. Tapi dia anak orang Islam. Hukum zahirnya dia orang Islam. Tapi dia, di dalam hatinya langsung tidak ada kepercayaan berkaitan dengan rukun iman yang 6 perkara. Maka di sisi Allah, ianya adalah orang kafir. Orang yang tidak beriman, kafir di sisi Allah. Tapi di sisi hukum dunia zahirnya, dia adalah orang Islam. Jadi dia ni orang Islam yang tidak beriman. Sebab iman tidak warisi. Iman datang daripada kepercayaan hati masing-masing dengan ke-6 rukun iman. Jadi itu beza antara Islam dengan iman. Islam warisi daripada ibu bapa. Iman kepercayaan hati masing-masing dengan ke-6 rukun iman tidak warisi daripada ibu bapa. Jadi kena satu-satu ni. Mungkin dah. Kalau saya sebut dah tadi, baca kitab Arkanul Islami Khamsatun panjang tu, ambil barakah kitab dulu. Lepas tu kita hurah kod luar. Lepas tu minggu ni memanglah tak sempat nak masuk bicara rukun Islam 5 perkara. Dan berapa minggu kita nak membicarakan takrifan definisi ni, tengok pada keadaan lah. Jadi kena satu-satu. Beza Islam dengan iman, Islam warisi. Iman tidak warisi. Tapi Islam yang diwarisi tadi boleh terbatas. Dengan percakapan contohnya. Dia bercakap. Dia bercakapnya apa? Tak ada Tuhan. Dia bercakap gitu. Maknanya dia membatalkan Islam yang diwarisi dari ibu bapa tadi. Dia sudah tidak dihukumkan sebagai orang Islam. Murtad dianya. Tapi berkaitan dengan murtad seseorang ini berkait dengan undang-undang. Hak ni kena bawa kepada pihak berkuasa, kena naik mahkamah untuk menentukan bahawa orang yang asal Islam ni sudah tidak dihukumkan sebagai orang Islam, dia sudah murtad oleh azabillah. Tapi maknanya bila dia bercakap tak ada Tuhan, tak ada malaikat contohnya, dia bercakap kiamah tidak berlaku, dia bercakap ni.
Dia bercakap bahawa sembahyang tak wajib contohnya. Puasa tak wajib contohnya. Maka batal Islam dia. Mana batal Islam hak diwasi dari ibu bapa tadi. Jadi hukum atas dunia dia adalah orang murtad waliyazabillah. Ataupun dengan perbuatan. Dia pergi masuk tempat sembah orang kafir, dia pergi sembuh. Mana hak sembah orang kafir itu contohnya. Maka batal Islam dengan perbuatan. Ni. Tapi kalau dia ni hak tadilah hak saya sebut tadi. Tak pernah mengucap, tak pandai mengucap, mana kehidupan dia tak ada rupa pun sebagai orang beragama Islam, tapi dianya adalah anak orang Islam. Tapi di mulut dia tak pernah keluar pun perkataan-perkataan seumpama tadi. Hati dia percaya ke tidak akan Allah, akan malaikat, akan kiamat, itu beriman. Hak tadi ni saya datang kau contoh, dia menzahirkan di mulut, dia menafikan ada Allah, menafikan ada malaikat, menafikan berlakunya kiamat, menafikan kewajipan sembahyang puasa. Maka dia menzahirkan engkar daripada perkara agama, maka batal Islam. Tapi kalau mulut dia tidak bicara apa pun, senyap je agama ni, dia tak pernah peduli pun. Dari segi perkataan, tidak keluar perkataan yang menyebabkan batal Islam. Dari segi perbuatan, dia tak pernah sembuh. Umpama sembah orang kafir, maka dia orang Islam. Beriman atau tidak, hati dia dengan rukun iman yang 6 perkara. Kalau tak ada, dia orang Islam pada zahir. Tetapi, kafir di sisi Allah. Mana iman dia tidak ada. Jadi Islam ni bahagian zahir, iman ni bahagian hati. Islam ni bahagian dunia, iman ini adalah perkiraan akhirah. Dia kena begitu. Itu kata kena satu-satu. Ini baru bicara berkaitan dengan Islam dan iman. Belum lagi bicara bab ihsan. Ini bicara apa beza antara Islam dengan iman. Nanti insya-Allah akan bicara pula apa beza Islam dengan ihsan. Apa beza Islam dengan ihsan. Ini semua asas-asas belaka ni. Kita memang kena tahu ni, wajib kita kena tahu. Cuma kadang-kadang kita ni apabila cerita berkaitan Islam dan iman ni, kita dengar tu, ya begitulah saya faham. Okey tu. Tapi nak susung tu saya tak pandai lah. Tapi dengar, ya begitulah. Memanglah Islam kita warisi. Iman tidak warisi. Hak kata dalam lagu Raihan tu kan, imam tak dapat di tepian pantai ke apa? Ada. Pandai Wadi? Ada. Islamnya macam mana? Ada dalam nasyid dia. Lagu dia, iman tak dapat diwarisi dari seorang ayah yang bertakwa. Itu iman. Islam tak ada dalam nasyid tu? Islam? Ada? Ada. Alamak, saya pun tak ingat lirik lah pula tak. Jadi makna Islam tak ada lah, tapi ada. Iman tidak warisi. Jelah. Betul. Iman tidak warisi. Tidak diwarisi. Sebaliknya Islam warisi. Betul. Bukan kata dia membesar tanpa tidak pernah mengucap. Kalau dia mati dalam perut ibu dia tu, dia mati dalam perut ibu, Islam. Dihukumkan sebagai anak, sebagai seorang Islam. Sebagai seorang Islam. Makna yang bayi yang lahir dalam perut, yang mati dalam perut ibu ni, bayi Islam. Gitu. Mana jenazah bayi ni, bila cukup syarat-syarat dianya, mandi, kafan, sembahyang, ke bumi. Wajib 4 perkara tu, fardu kifayah. Sebab apa? Sebab bayi ni hukumnya bayi Islam. Islam ambil mana? Warisi daripada ibu dan bapa dia. Tapi iman jelas tidak diwarisi. Dia jadi menjadi nasi awadi. Tapi tak dalam asyik tadi disebut Islam wallahu alam lah, tapi jelas iman tidak warisi. Iman ni kepercayaan hati masing-masing dengan Allah. Jadi saya sebut tadi ilmu berkaitan dengan Islam, iman dan ihsan ni memang ilmu yang kita wajib kena tahu. Cuma kita tahu, tapi susung tu kita tak pandai. Bila dengar, memanglah Islam warisi, iman tidak warisi. Kita maklum. Iman ni kepercayaan hati masing-masing dengan ke-6 rukun iman. Islam ni bahagian zahir.
Iman bahagian hati. Islam bahagian zahir lah. Maknanya, dia zahir anak orang Islam. Hukumnya Islam. Zahir dia tidak pernah bercakap dengan percakapan yang menyebabkan batal Islam. Zahirnya tidak pernah melakukan perbuatan yang membatalkan Islam. Islam lah dia, zahir. Iman, hati. Kepercayaan hati. Bang iman ni, at-tasdiqul qalbi. Membenar oleh hati. Membenar oleh hati itu iman. Jadi, iman ni kepercayaan hati. Dan kita pun faham gitu juga. Iman apa dia? Iman maksudnya kepercayaan hati. Jadi, Islam bahagian zahir, iman bahagian hati. Jadi, hak kita boleh menghukum adalah hak zahir. Ini orang Islam ni. Zahir dia. Tiba-tiba dia bercakap yang membatalkan Islam. Orang ni murtad, walaizabillah. Dia melakukan perbuatan sembahan kafir. Maka dia sudah batal Islam, murtad, walaizabillah. Adapun iman, hati masing-masing dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beriman atau tidak, hubungan hati masing-masing dengan Allah. Sebagaimana zahir kita maklum. Abdullah bin Ubay, zahirnya adalah orang Islam. Tetapi hatinya tidak beriman. Tapi tahu Abdullah bin Ubay ni kerana diberitahu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana kalau Al-Quran tidak beritahu, Allah tak beritahu, tak tahulah. Abdullah bin Ubay ni adalah orang Islam hanya pada zahir. Tetapi kafir, hak batin dia. Di sisi Allah dia kafir. Itu nak ceritanya, hak iman ni, kepercayaan hati masing-masing. Orang yang tidak beriman ni, hati dia tidak beriman dengan perkara, dengan keenam-enam rukun iman. Dia begitu. Kemudian, Islam ni, hukum dia berjalan atas dunia. Hukum berjalan atas dunia. Tadilah dia boleh berkahwin sesama orang Islam. Bila mati, pusaka mempusakai. Kemudian, bila mati, pusaka mempusakai. Apabila seseorang tu mati, jenazah diuruskan sebagai orang Islam. Atau zahir. Hukum atas dunia. Adapun perkiraan akhirah adalah kepada iman. Seseorang tu beriman ataupun tidak, itu perhitungan akhirah. Kalau dia orang Islam tapi tidak beriman, atas dunia dia dapat manfaat. Sebab apa? Sebab dapat berurusan sebagai orang Islam. Tapi apabila tidak beriman, dia tidak ada bahagian di hari akhirah. Jadi Islam ni untuk habuan dunia, iman untuk habuan akhirah. Ini beza dia. Islam warisi, iman tidak warisi. Islam hukum zahir, iman hukum hati masing-masing dengan Allah. Islam habuan di dunia, iman habuan di hari akhirat. Tapi nak ni kena lengkap kedua-dua lah. Orang Islam yang beriman. Zahir sebagai orang Islam, di sisi Allah dia orang yang beriman. Ni. Kemudian orang Islam yang beriman. Atas dunia dia selamat atas nama orang Islam. Di hari akhirah pun dia selamat atas nama orang beriman. Kena ada dua-dua lah. Antara Islam dengan iman kena ada dua-dua. Tapi kalau ceritanya secara asing-asing. Ni cerita cara asing-asing. Yang kita ni orang Islam yang beriman. Tak ada asing pun kitanya. Kalau kita nak bicara secara asing-asing. Sebab Islam dan iman ni tidak berlaziman. Tapi kita ramai-ramai ni orang Islam serta beriman. Tapi tak berlaziman dengan bahawa ada orang Islam yang tidak beriman, orang munafik. Orang munafik kita maklum Abdullah bin Ubay, orang Islam hukum zahir atas dunia. Di sisi Allahnya dia kafir. Akhirahnya kekal neraka selama-lamanya sebagai orang kafir. Walaupun zahir dia orang Islam. Hidup bersama dengan Nabi SAW di Madinah. Mati, jenazahnya diuruskan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Dan jenazah Ibn Ubaynya dikapankan dengan jubah Nabi SAW. Tapi akhirahnya kekal neraka selama-lamanya. Bukan kekal neraka sebagai orang kafir. Bukan kekal neraka lapis paling bawah. 7 lapisan neraka tu, neraka hawiyah. Neraka paling bawah lah tempat seksaan orang munafik. Mana neraka lain tu, neraka Abu Jahal ke, neraka Fir'aun ke, neraka Namrud ke, atas belaka.
Hak neraka bagi puak munafik ni, neraka lapis paling bawah sekali. Ni orang munafik. Maknanya nak sebut tidak berlaziman. Cuma saya tak sebut lagi lah hak berkaitan dengan dari segi hukum dunianya kafir, dari segi hukum akhir dari sisi Allah dia beriman. Ni kita kena bicara sedikit lah sebab saya bicara berkaitan dengan orang yang beriman di sisi Allah tapi kafir di sisi hukum dunia ni, dia agak macam tak pernah dengar sikit lah. Tu. Dia tak pernah dengar. Tapi boleh cerita. Jadi dapat masalah tu. Dah saya sebut dah, saya jalan je. Cerita je lah. Dia gini. Sebelum satu-satu kita pindah tu. Gini. Hak Islam yang tidak beriman, maklum. Orang munafik. Orang munafik ni, Islam di sisi hukum zahir atas dunia. Mana habuang dunia. Dia dapat faedah dunia sebagai orang Islam. Macam Abdullah bin Ubay. Dapat hidup bersama dengan Nabi SAW. Selamat nyawa dia, selamat harta dia. Ini faedah sebagai orang Islam hak zahir. Kemudian, tidak beriman. Mana akhirah dia kekal neraka selama-lamanya sebab kafir di sisi Allah. Mengapa nak Abdullah bin Ubay ni? Islam pada zahir, tapi tidak beriman, kafir di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kafir di sisi hukum akhirah. Jadi saya pergilah untuk mudah kita memahami antara Islam dan iman yang tidak berlaziman tadi. Kepada masalah orang ni di sisi Allah orang yang beriman. Di sisi hukum dunia dianya adalah orang kafir. Tapi masalah ni macam saya sebut tadi lah, kita dengar mula-mula seperti ilmu tak pernah dengar ni. Bila cerita, ya, saya pun faham, bukan begitulah. Cuma rasa tak pernah dengar. Dia begini. Dia ada dalam satu siaran radio, dia ada satu slot tu membicarakan berkaitan dengan mu'alaf. Makna yang asalnya bukan Islam, dia masuk Islam. Jadi, di antara pembicaraan dia adalah berkaitan dengan latar belakang dia. Latar belakang dia apa semua. Macam mana dia timbul di hati dia berminat dengan agama Islam. Kemudian sampai masa dia mengucap dua kalimah syahadah. Macam mana penerimaan keluarga, penerimaan masyarakat contohnya. Jadi terkadang dalam cerita-cerita ni, maknanya dia percaya pada agama Allah Subhanahu Wa Taala ni lama dah. Dia lama dah percaya. Sebab dia berkawan dengan orang Islam. Dan dia banyak bertanya dengan orang Islam. Dan dia banyak membaca buku-buku berkaitan dengan Islam. Jadi hati dia percaya dah kepada Allah, percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, percaya kepada berlakunya qiyamah. Makna kehidupan kita bukan setakat di dunia, akan dibangkitkan kembali. Tapi kepercayaan itu tidaklah seperti kita yang Islam asal, yang kita belajar bab iman, kepercayaan kita lain lah. Tapi dia ada kepercayaan. Tetapi dia ada kekangan untuk menzahirkan sebagai orang Islam dengan mengucap dua kalimah syahadah. Hak tadi ni, hati dia percaya akan agama Allah. Zahir, atau kata iman bahagian hati, Islam bahagian zahir. Jadi nak menzahirkan sebagai orang Islam dengan mengucap dua kalimah syahadah, ada kekangan. Sebab apa? Sebab contohnya keluarga daripada kalangan mereka yang agak kuat pegangan agama kafir dia. Dalam masyarakat dia pula, maknanya tidak ada orang Islam lah. Masyarakat dia, majoritinya orang bukan Islam. Jadi dia ada kekangan, ada halangan untuk mengucap dua kalimah syahadah. Tetapi, selain daripada kepercayaan dia, terkadang dia sembahyang dah senyap-senyap. Ni contoh, ni cerita yang kita dengar daripada hak mu'alaf ni. Kemudian bila dia berpindah, ni hak saya dengar cerita lah, bila dia berpindah ke Semenanjung, sambung pelajaran ke universiti ke apa semua, di situ dia sudah ada kebebasan. Dia sudah ada kebebasan.
barulah dia pun mengucap 2 kalimah syahadah. Dia mengucap 2 kalimah syahadah. Tapi keluarganya mungkin belum lagi mengetahui. Tapi secara zahirnya, dia sudah mengisytiharkan sebagai orang Islam. Sebab Islam ni bahagian zahir. Kita ni memanglah zahirnya Islam sebab mak ayah kita Islam. Dah dia ni mak ayah bukan Islam. Makna zahir dia bukan Islam. Kafir. Nak zahirnya macam mana? Mengucap secara zahir lah. Pergi pejabat agama apa semua dia pun mengucap dengan syahadah. Pejabat agama pun keluar lah. Kak ke apa ke sebagai seorang beragama Islam. Mana dia sudah menzahirkan. Walaupun mungkin keluarganya mungkin tak tahu lagi, tapi panggil dia sudah menzahirkan sebagai orang Islam. Dia sudah menzahirkan sebagai orang Islam. Persoalannya sekarang, Islamnya kemudian. Selepas dia ada keberanian sebab dia sudah duduk jauh daripada keluarga, dia sudah sambung pelajar universiti ke contohnya. Imannya macam mana? Imannya ada awal-awal lagi. Di sisi Allah, dia ni adalah seorang yang beriman. Tapi saat tu, di sisi hukum zahirnya, dia orang kafir. Sebab dia datang dari keluarga kafir dan dia tidak mengucap dia kalimah syahadah secara zahir, secara terbuka. Dia terbuka zahir ni, mengucap ni, hak pergi jabat agama tu hak rasmi. Di zahir ni, ada seorang saksi pun sudah diterima dah. Syahadah dia sebagai orang Islam. Maknanya dia mengucap di hadapan Tok Imam ke, di hadapan ayah angkat dia ke, ibu angkat dia ke, tak kira lah. Dengan seorang saja, dipanggil sudah menzahirkan sebagai orang Islam. Kata pergi jabat agama tu, itu hak rasmi. Hak tu hak, yelah ada apa-apa berlaku. Ada kan, ada apa-apa berlaku, ada contoh kematian contohnya. Ni ada surat, ada kad, ada bukti. Jadi kalau hanya seorang saksi, memang diterima Islam dia. Tapi kalau ada kematian contohnya, jadi keluarganya mesti mengatakan anak dia kekal dengan agama asal. Dari segi rasmi pun tidak ada. Tiba-tiba naik saksi oleh seorang Islam mengatakan bahawa si mati ni sudah mengucap 2 kalimah syahadah di hadapan saya. Dari segi hukum agama, terima penyaksian orang Islam tu. Dari segi hukum sekarang, wallahu alam lah sebab dia membabitkan banyak perkara di sini. Tapi dia panggil, di hadapan seorang tu dia panggil sudah menzahirkan. Bukan kata syarat pergi jabat agama tak rasmi. Sekarang ni dia menzahirkan Islamnya kemudian. Tapi imannya macam mana? Dia percaya tu sebelum daripada tu. Maknanya dia sebelum daripada tu dihukumkan sebagai orang yang beriman di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi di sisi hukum zahir dunianya, dia adalah orang kafir sebab dia tidak pernah menzahirkan dia ni mengucap 2 kalimah syahadah sebagai orang Islam. Itu beza dia. Maknanya orang beriman tapi tidak Islam. Lepas dia mengucap 2 kalimah syahadah tu, dia orang Islam yang beriman lah. Macam kita lah jadinya. Tapi sebelum dia mengucap 2 kalimah syahadah ni, dia percaya betul-betul dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai peringkat dia semayang dah senyap-senyap, dia berpuasa dah senyap-senyap contohnya. Jadi macam mana hukum di saat tu? Hukum ni orang kafir pada zahir. Tapi pada batin, hati, di sisi Allah, dia ni adalah orang yang beriman. Sebab syarat untuk sah iman bukan dengan mengucap 2 kalimah syahadah. Mengucap 2 kalimah syahadah itu syarat untuk sah sebagai orang Islam pada hukum zahir. Maknanya syarat dia untuk sah menjadi orang beriman, adakah syaratnya mengucap 2 kalimah syahadah? Tidak. Mengucap 2 kalimah syahadah adalah syarat untuk sah sebagai orang Islam kepada hak asalnya bukan Islam. Tapi kalau hak asalnya anak orang Islam, tak pernah mengucap pun, dia tetap hukum orang Islam. Tapi kalau hak asalnya kafir, nak masuk Islam, syaratnya memang mengucap 2 kalimah syahadah untuk sah sebagai orang Islam pada hukum zahir. Tapi untuk sah sebagai orang beriman, adakah syaratnya mengucap? Tidak.
Syaratnya percaya kepada keenam rukun iman, dia dihukumkan sebagai orang beriman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ni baru bicara di permulaan lagi ni. Jadi sidang pendengar kena fahamlah, oleh kerana kitab Safinatun Najah ni kitab kecil sahaja. Jadi pembicaraan pun tak panjang lebar. Jadi saya ambil kitab Safinatun Najah ni sebagai tapak. Mana tajuk. Tapi huraian-huraian tu saya ambil dalam kitab-kitab yang lain lah untuk melengkapkan pembicaraan. Mana tidaklah kata semata-mata turut kitab dia. Kitab rekah, kita bicara rekah tak lah. Mana hak asas-asas poin yang penting-penting tu saya akan bicara. Jadi mana kalau baca kitab, lepas tu bicara, sekarang baca kitab Rukun Islam 5 perkara. Bicaranya, tajuknya Islam, Iman. Islam, Iman baru tu, Islam belum masuk lagi. Tak apalah kita bicara seumpama tu lah. Jadi kita mengaji pesen kapung lah. Mana kitab tak berjalan lagi pun tak apalah. Jadi hak mula-mula ni, antara Islam dan iman tidak berlaziman. Orang Islam yang tidak beriman jelas orang munafik. Orang yang dihukumkan beriman di sisi Allah tapi kafir di sisi hukum dunia, contoh orang tadi. Orang yang mengucap dua kalimah syahadah kemudian dia pun ceritalah kedudukan asal dia macam mana. Ada ni. Fardu takdir, kita buat masalah ni. Kalau dia mati sebelum mengucap dua kalimah syahadah. Ini fardu takdir ni. Ni hidup ni, dia boleh cerita. Dia mengucap dua kalimah syahadah. Dia masuk dalam satu slot dalam audio tu, dia cerita dia punya asal usul dia. Dia cerita dia punya kepercayaan daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi hak ni dak matilah. Dak mati masa hak dia cerita tu lah. Fardu takdir dia mati. Apabila dia mati, hukum zahirnya kafir. Maka jenazah orang kafir lah. Urus cara kafir lah. Tapi di sisi Allah, dia adalah orang yang beriman. Tempatnya adalah syurga Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tak tahulah. Sebab kita hanya hukum zahir. Dia anak orang kafir. Dia dihukum sebagai orang kafir. Menzahirkan dengan mengucapnya tidak. Begitulah. Tapi hukum di sisi Allahnya, hukum akhirah, dia adalah seorang yang beriman. Balasannya adalah syurga Allah Subhanahu wa taala. Tapi hak ni cerita ni dia mengucap dua kalimah syahadah kemudian. Nyata dia sebagai orang Islam. Tapi imannya terlebih dahulu dia sudah beriman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya sebut tadi orang Islam yang tidak beriman, orang munafik. Contoh juga orang Islam yang tidak beriman ni, orang yang mengucap dua kalimah syahadah. Tapi hatinya langsung tidak percaya pun apa yang diucap. Tapi kenapa dia mengucap dengan syahadah? Kerana dia nak berkahwin dengan orang Islam. Kerana dia nak dapat bantuan. Dia pun mengucap. Mana hukumnya adalah orang Islam pada zahir. Tapi di sisi Allah, dia bukan beriman. Tapi ni kita jangan duk tamah. Kamu ni nak berkahwin je ni. Jangan begitu. Sebab kita hanya hukum zahir. Zahir dia mengucap dengan sukarela, kita hukum dia sebagai orang Islam. Kamu ni mengucap kerana nak bantuan je ni. Jangan. Bab iman ni hubungan hati masing-masing dengan Allah. Kita tak boleh campur tangan dalam bab perkara hati seseorang. Kemudian dia semata-mata nak berkahwin je. Dia tak percaya kepada Allah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadah Nabi Muhammad utusan Allah. Dia sebut nama Muhammad pun dia sudah jadi. Mana tak suka kepada Nabi Muhammad. Contohnya lah. Bila dia berkahwin, dia dapat pemahaman agama. Marilah kepercayaan dia kepada Allah dan Rasul. Kena-kena dia dapat maklumat salah berkaitan dengan agama. Dia pun percaya kepada Allah dan Rasul. Saat itulah dia orang yang beriman. Ada ni. Tapi kalau dia mengucap dengan syahadah serta dia percaya kepada Allah dan Rasul secara reka-reka sebab dia pun tak ada ilmu lagi. Mana dihukumkan sebagai orang Islam yang beriman. Dia mati saat tu syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni nak bicara. Tapi kalau dia hanya mengucap dengan syahadah, dia langsung tidak ada kepercayaan kepada Allah dan Rasul. Dia mati saat tu, hukumnya orang Islam di sisi hukum zahir, di sisi Allah dia masih lagi belum beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi begitulah kodo-kodo masa hok ada. Jadi masih lagi kita ni pembicaraan di tengah-tengah ni. Di tengah-tengah. Jadi untuk insya-Allah untuk slot akan datang, saya akan baca balik hok rukun iman 5 perkara. Kemudian saya akan ulang baliklah hok pembicaraan slot minggu ni sebelum saya sama balik pembicaraan berkaitan Islam, iman dan ihsan. Wallahu a'lam. Kita